rupa-rupanya hukum menjual secara cedok ni haram. Hai guys, Assalamualaikum. Bercakap tentang TikTok, sejujurnya Bro Amin baru kurang lebih sebulan berjinak-jinak dengan TikTok. Itu pun sebab kena pressure oleh seorang sahabat nama dia Irfan Khairi. Katanya bagus untuk perniagaan, untuk personal branding, marketing, dan dia kata orang yang buat konten bermanfaat kena membanjiri TikTok. Okay, fine. So korang kalau nak follow, cari je account TikTok I am Amin Idris. Tapi itu bukan sebenarnya yang Bro Amin nak sampaikan. Yang Bro Amin nak beritahu ialah dalam Bro Amin tengah belajar ber-TikTok, Bro Amin baru tahu rupanya ada satu kaedah menjual, iaitu dia buat live TikTok, lepas tu dia jual dengan cara cedok. So dia cedok apa saja yang dapat, maka siapa yang dapat tu mesti beli. Dan ramai betul viewers dan ramai betul yang beli, maka banyaklah keuntungan pada yang menjual. Rupa-rupanya ramai kena tipu. Dan agak sedih, ramai juga yang terlibat adalah beragama Islam. Dan sangat menyedihkan lagi ialah rupa-rupanya hukum menjual secara cedok ni haram. Sebab apa? Bro Amin sempat bertanya kepada seorang pakar keuangan Islam, iaitu Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, dan ini jawapan dia. Yang pertama, kita nak kena faham jual beli cedok tu macam mana. Jadi daripada penjelasan dan apa yang kita lihat, sebagaimana yang dilaksanakan, dia ada pelbagai barangan. So jadi pelbagai barangan yang setiap satunya mempunyai warna yang berbeza, corak yang berbeza, bentuk yang berbeza, yang mana sudah tentulah setiap satu itu kalau harganya berbeza. Jadi kita pergi yang pertama, jadi harga dia berbeza-beza, bentuknya berbeza-beza, dan warnanya pun berbeza-beza. Jadi bila mana diletakkan dalam satu bakul besar sebagai contoh, disediakan satu cedok ataupun satu penyedok ataupun apa-apalah yang tu digunakan untuk cedok serubung tu, yang sewaktu dengannya. Kemudian para pembeli dengan satu cedok harga RM5 contohnya atau RM10, dia cedoklah. So apa-apa saja yang ada di dalam tu dia jadi milik dia. Jadi tak kira lah yang dapat tu benda yang dia tak nak ke, benda yang dia nak ke, benda yang murah ke, benda yang design yang dia tak suka ke, dia terpaksa membelinya walaupun dia tidak suka. Jadi dekat situ kalau kita lihat asal usul perbuatan ini memang ada di zaman jahiliah. Yang mana Nabi pun dah berikan stance ataupun pandangan ataupun hukum bagaimana disebut oleh Ibnu Mas'ud dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nahan Nabi SAW an bai'il mulamasah wal munabadah fil bai'. Itu pun Nabi SAW melarang daripada melakukan jual beli mulamasah dan munabadah. Jadi mulamasah itu memanglah dia bukan cedok, tapi kita nak faham hadis ni sebab pengharaman dia, apa saja yang serupa dia akan masuk dalam pengharaman lah dan tegahan. Jadi tegahan yang pertama bai'ul mulamasah. Bai'ul mulamasah tu apa benda? Bai'ul mulamasah itu lamasah artinya sentuh. Artinya sentuh. Jadi di kalangan orang jahiliah dulu, dia bawa pedagang-pedagang bawalah kain apa-apa. So jadi orang tu tak boleh tengok, dia sentuh je mana-mana. Lepas tu dia buka mata, dia nampak, oh aku dapat yang ini lah. Jadi kau tersentuh yang itu, kau kena beli. Kau suka ke tak suka ke, tak boleh. Kita dah setuju itu kaedah jual beli dia. Kena redha je. Baik, Nabi tak terima redha kat situ. Nabi melarang. Yang kedua, bai'ul munabadah pun sama juga. Munabadah ni lempar. Sama juga, maknanya okey, dua-dua tak nampak, tak tengok pakaian mana-mana. So saya ambil satu kain, you ambil satu baju, you ambil satu baju, you lempar saja kat saya lempar kat you. Jadi kita macam exchange. Tapi saya tak nampak. Lebih kurang cedok juga ni. Betul tu nak kata kan. So jadi saya tak nampak pun baju apa yang saya ambil daripada beberapa baju saya tu, dia pun tak nampak, baling-baling saja. So kalau tiba-tiba saya cakap, alamak aku terbaling baju yang paling mahal aku lah. Kawan tu pula dia baling baju yang paling murah sekali. Untung dia, saya rugi. Kan? Jadi dua-dua tak nampak. Jadi dua-dua jenis jual beli ni dianggap tidak patuh syariah dan disebut sebagai haram kerana adanya elemen
jahalah dan gharar. Jahalah maknanya tak jelas barang mana, sebab bila kita beli barang, kita mesti beli muayyan, barang yang tepat. Barang itu mempunyai design yang berbeza, warna yang berbeza. Kalau barang itu macam buah rambutan, anak sekolah kan, semua kecil-kecil kan, jadi yang itu lain sikit bincangan dia, sebab yang itu setiap satu dengan satu yang lain tu dikira sama. Yang itu kalau nak pakai cedok boleh, iaitulah rambutan anak sekolah je semua, tapi janganlah ada yang busuk, semua yang elok je. You cedoklah satu cedok RM5. Tak apa. Orang tahu dah. Memang tahu dah, tapi tahu dah memang semua rambutan, semua sama anak sekolah kan. Tapi kalau yang tadi ni ada bentuk yang cantik, ada bentuk yang tak apa cantik, ada yang warna yang itu, ada yang warna yang ini. So setiap satu tu sepatutnya dijual secara berasakan. Kan? So jadi bila dijual secara lamsam gitu, maka dia akan membawa ketidakjelasan. Itu namanya jahalah dan gharar. Dan kemudian ada juga satu lagi jenis yang melontar. Melontar ni namanya bai'ul hasar. Pun sama juga termasuk dalam jual beli yang macam ni. Contohnya, kita ada beberapa stok, kita letak dekat atas meja ke, dekat lantai ke. Okay, saya pegang, diberi satu batu kerikil kecil, saya pun pandang belakang, saya pun lontar dekat belakang batu tu. Batu tu jatuh atas apa-apa barang, baju ke, kayu ke, kasut ke, saya kena beli. Jadi walaupun pada waktu saya masuk tu saya redha dah, apa-apa yang ada kat sana saya belilah. Tapi redha dalam bab ni tak boleh diterima untuk mengharuskan jual beli ni. Kerana dekat situ bukan hanya ada gharar dan jahalah saja, tapi dia juga ada elemen perjudian. Perjudian maknanya kalau saya baling batu saya tu jatuh pada tempat yang betul, harga yang telah ditetapkan murah, barang tu jadi mahal, saya untung, penjual rugi. Kalau saya baling tu jatuh pada tempat yang tak bagus, benda tu patutnya murah tapi saya setuju harga yang mahal, maka saya rugi, dia untung. So jadi kat situ namanya zero sum game. Zero sum game itulah dia inti kepada judi maisir yang disebut oleh Allah SWT dan juga oleh Nabi SAW. Yang mana kita tak boleh dalam bab judi sebagai contoh nak kata kita redha. Kita pergi ke pusat judi, kita kata saya menang ke kalah saya tak kisah, saya redha. Adakah dia menghalalkan judi? Tidak. Tak boleh judi menjadi halal. Maka itulah sebabnya kita lihat jual beli cedok tadi ada beberapa elemen ini. Dan Bramin cuba juga korek-korek, boleh ke kalau jualan cedok ni jadi harus? Kalau boleh, apa syaratnya? Jadi macam mana nak jadikan dia harus? Nak jadikan dia harus, ada beberapa pendapat. Yang pertama, jadikan dia semua barang yang sama. Tapi kalau brooch perempuan contohnya, setiap satu berbeza-beza. Katalah brooch. Katalah brooch kan, brooch terkut tudung kan. Katalah brooch tudung tu yang sama semua design dia. You nak cedok pun tak apa. Sama. Katalah dia rambutan anak sekolah ataupun rambutan yang lain pun tak apa. Yang kuning ke apa, tapi semua elok, you nak cedok pun tak apa, tu ada masalah. Itu cedok punya jenis. Sama betul, cookies ke biskut ke, sebab mesti dia sama je. Tak ada masalah. Sama je, tak ada masalah. Macam beras, kita cedok beras tu, dia beras tu 10-100 gram, boleh nak cedok itu, tak ada masalah. Jadi yang kedua nak jadikan dia harus adalah kita gantikanlah cedok tu, kita tak nak cedok dah, kita buang elemen cedok tu, kita gantikan RM5 untuk 10 item. Macam tu je. Tak payah cedok. Gantikan cedok dengan RM5 untuk 10 item. Ambillah apa sahaja. Tapi dia boleh pilih. Jadi yang dia boleh pilih. Dia pilih. Dia nak bentuk macam ni punya brooch. Dia nak brooch yang bentuk ini. Dia nak warna ni. Dia nak warna ni. 10 dia ambil, dia bagi RM5. Kenapa nak cedok-cedok? Nak bagi apa? Nak bagi ada game di situ apa benda. Jadi dalam Islam dia perlukan kejelasan. Dia beli barang apa. Kejelasan dan kebebasan memilih. Betul. Kesimpulannya, salah satu keindahan Islam ialah Islam menjaga semua perkara, termasuklah dalam hal jual beli. Islam tak nak yang membeli tu ditipu, dan Islam tak nak yang menjual tu menipu. Kerana apa? Nabi menjanjikan ganjaran pada peniaga yang jujur dan amanah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin
wasiddiqin wasyuhada. Para peniaga yang benar dan juga amanah. Di akhirat kelak mereka akan bersama dengan para nabi, bersama mereka yang benar dan juga mereka mati syahid. Macam